Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan maghfirah, keampunan akan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ad-Da' wad-Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang membicarakan pelbagai penyakit hati yang membahayakan dan apakah resepi rawatan dan juga pengubatannya. Tahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Pada malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-39. Dalam pengajian kita yang lalu, muka surat 38. Dalam pengajian kita yang lalu kita telah membicarakan tentang maf'ul li ajlihi. Tentang maf'ul li ajlihi, contoh-contoh nas yang ada dalam Al-Quran yang dikemukakan berkenaan dengan objek kalimat yang berfungsi menunjukkan alasan tertentu. Sebab kita mengaji ni kita masih di peringkat macam mana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia nak bagi tahu setiap benda tu dia ada punca dia, kan, dia ada sebab dia ada faktor dia, dan ada kaitan di antara satu sama lain. Bila kita faham kaitan pertalian itu, maka barulah kita tahu tentang masalah-masalah yang berlaku dan macam mana kaedah untuk merawatnya. Sebab tu di peringkat awal kitab ni dia huraikan terlebih dahulu tentang pertalian dan kaitan antara satu sama lain. Maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, kita masuk pada perenggan yang paling bawah muka surat 38, iaitu berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai fa sababiyah, kan, huruf fa sababiyah. Pernah juga dengan penyebutan huruf fa sababiyah. Apa maksud fa sababiyah? Fa sababiyah ni maksud dia huruf fa yang menjelaskan sebab akibat, kan, huruf fa yang menjelaskan sebab akibat. Baik, bagi siapa yang ada sedikit basic dalam bahasa Arab, dia tahu bahawa huruf fa ini ataupun fa, huruf fa, dia ada huruf fa, dia panggil sebagai huruf fa ataf, kan, fa sebagai huruf ataf. Fa kalau dia huruf ataf, kalau bahasa Melayu kita kita terjemah dengan makna lalu, kan, lalu, iaitu dia menghubungkan satu perkataan dengan perkataan yang lain. Contohnya, kalau kita guna perkataan bahasa Arab, wasala Ali, kan, fa Muhammadun ilal matar. Kalau kita guna contoh macam tu, Ali sampai ke lapangan terbang, matar, ke airport. Fa Muhammad, lalu Muhammad pun sampai. Jadi maksud dia ada tertib. Jadi
Ali sampai dulu, lepas tu lalu Muhammad sampai. Maknanya dia tertib. Ali dulu, lepas tu baru Muhammad. Itu contoh kalau kita mengaji basic bahasa Arab, fa itu sebagai huruf ataf. Jadi Ali sampai disusuli oleh Muhammad. Jadi dalam bahasa Melayu, fa itu diterjemah dengan perkataan lalu. Ini bagi siapa yang belajar sedikit basic bahasa Arab. Jadi Quran pun dia adalah huruf fa sebagai fa ataf, kan, fa dengan fa ataf. Yang kita mengaji malam ni fa sababiyah, kan, huruf fa sababiyah. Jadi kalau fa ataf dalam Quran dengan bahasa Melayu tu maksud dia lalu. Contohnya surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, kan, qauluhu ta'ala thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama, kan, sampai habis ayat itu. Jadi dia itu perkataan lalu. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang. Jadi lalu itu huruf fa itu dipanggil sebagai fa ataf. Jadi malam ni yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ialah fa sababiyah. Kan, fa sababiyah dia termasuk jenis huruf ataf yang mana arti dia bukan lalu. Kan, bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia bukan makna lalu, tapi dia makna sebab, akibat, natijah, kan, consequences. Itu fa sababiyah. Walaupun fa itu fa yang sama, tapi kategori jenis fa itu berbeza, kan, di antara satu sama lain. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dia bawakan kepada kita beberapa contoh daripada ayat Quran supaya kita faham tentang perkaitan sesuatu perkara itu. Maka kategori malam ni yang diberikan contoh oleh Imam Ibn Qayyim adalah fa sababiyah. Maka apa contoh fa sababiyah? Maka dibawakan contoh yang pertamanya surah Asy-Syams, kan, wasyamsi wa duhaha. Itu surah Asy-Syams ayat yang ke-14, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Apa maksud dia? Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Kerana itu Tuhan membinasakan mereka kerana dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Apa cerita ni, kan? Jadi fa itu adalah fa sababiyah. Sebab dia orang buat macam ni, maka Allah Ta'ala buat macam ni kepada mereka. Jadi apa akibat dia? Akibat dia mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita nak faham contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ini. Tuan-tuan nak kena tengok bukan sahaja surah Asy-Syams ayat 14, tapi tuan-tuan kena tengok beberapa ayat dalam surah tersebut, terutamanya ayat yang ke-13, kan, ayat yang sebelum-sebelum itu, baru kita faham kenapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dia bawakan contoh dengan ayat yang ke-14. Baik, apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim ialah dia nak bagi tahu kepada kita Allah, macam mana Allah dia buat kepada makhluk dia. Allah membinasakan sebahagian daripada makhluk dia dengan maksud manusia itu dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebab dosa yang manusia buat, maka Allah Ta'ala datangkan malapetaka, datangkan azab. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada seseorang hamba dia, melainkan kerana dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Binasanya seseorang manusia itu
Mustahil, bukan kerana dosa. Dia kerana dosa. Baik, dalilnya ialah sebagaimana surah Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun, apa saja musibah yang menimpa kamu, Allah Ta'ala kata, apa sebab dia? Sebab dia adalah kerana perbuatan tangan kamu sendiri. Kan, perbuatan tangan kamu sendiri. Tapi walaupun Allah Ta'ala kata fabima kasabat aidikum, dengan sebab perbuatan tangan kamu sendiri, usaha kamu sendiri, yang cantiknya tuan-tuan, surah Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala sambung di hujung ayat itu dengan perkataan wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Itu maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala dia buka peluang seluas-luasnya kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala bagi tahu, walaupun depan ayat tu dia bagi tahu semua musibah yang berlaku tu sebab dosa manusia, tapi selepas tu Allah Ta'ala bagi tahu peluang, dia buka seluas-luasnya dengan mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Apa dia musibah itu? Kan? Kita kena tengok macam mana para ulama mentafsirkan apa maksud musibah dalam ayat Asy-Syura ayat 30. Kan? Musibah itu boleh jadi kesedihan kita. Kan, kesedihan yang berlaku kepada kita. Kita sedih sangat. Sebab apa? Begini-begini. Macam-macam lah benda yang menyebabkan kita sedih. Kan, tak ada orang yang tak rasa sedih. Kan, semua orang merasai kesedihan. Saya ada banyak kesedihan. Tuan-tuan juga ada rasa banyak kesedihan. Kadang-kadang kesedihan itu berpunca daripada orang yang kita kasih. Kan, orang yang kita sayang. Tapi orang yang kita sayang itulah yang mengecewakan kita, yang mengguris perasaan kita, yang menyebabkan kita menggeletar, tahan, sabar. Siapa yang ikut kuliah saya banyak kali sebut contoh. Kan, ada satu orang yang kita kata AJK masjid juga, kan, orang baik apa semua, tapi dia lepas sembahyang subuh dia datang dekat saya lepas kuliah subuh, dia luahkan perasaan dia macam ni, dia terlalu tersinggung dengan kata-kata isteri dia. Kan, dia terlalu tersinggung dengan kata-kata isteri dia. Kadang-kadang isteri pun dia kecewa dengan suami dia, ada benda lah yang dia terlepas cakap. Itu benda biasa tentu. Bukan suami ni jahat, tak. Bukan suami ni kaki botol, pukul isteri, bukan. Bukan kata suami dia ni womanizer, kaki perempuan. Bukan, orang baik-baik. Tapi isteri ni tuan-tuan, bila suami tak ada duit, kan, buka bisnes tak berjaya, perniagaan dan sebagainya. Jadi suami isteri ni pun dia adalah time dia bad mood, dia ada leteran, bebelan. Dia katalah lebih kurang. Jadi suami ni bagi alasan lah. Kadang-kadang dia kata dia tak boleh nak tumpu kedai saja, dia kena tengok juga masjid, sebab dia AJK masjid. Jadi isteri ni dia tak tahan kot. Dia katalah sibuk dengan masjid tu, orang lain tak apalah ada duit, yang kita ada duit ke? Dia kata macam tu, kan. Orang lain duk pergi masjid, sibuk dengan masjid, tak apalah duit ada. Yang kita tu duk sibuk dengan masjid, kita ada duit ke? Dia dengar yang tu. Si suami ni dia duk luah perasaan dekat saya. Air mata dia tuan-tuan, dia kata, ustaz tahu tak, saya tengah pegang mak. Bukan mak ibu, mak gelas cawan tu. Kan, MUG, mak. Tengah pegang mak tu, dia kata pecah mak tu. Dia pegang, tak tahulah kebetulan mak tu dah retak ke apa, tapi pecah. Nak kata dia tahan, kan, kemarahan, tapi dia tidaklah sampai tahap dia mencederakan isteri dia pukul isteri, tak. Tapi itu contoh tuan-tuan sekalian. Ada ketikanya
kita hidup ni, kesedihan yang berlaku kepada kita berpunca daripada kata-kata, daripada perbuatan orang yang kita kasih. Bukan musuh, kan? Bukan orang yang kita benci, bukan. Tapi orang yang kita sangat hormat, orang yang kita sangat sanjung, orang yang sangat kita sayang. Tapi bila orang yang kita sangat sayang, orang yang kita sangat hormat, orang yang menjadi buah hati kita dan sebagainya, tiba-tiba mengeluarkan satu-satu ucapan menyinggung, mengguris perasaan kita, hak tu dia punya bekas tu, dia punya kesan tu susah nak hilang. Itu contoh kan kesedihan. Ataupun rasa sakit, kan, terpijak duri, terpijak kaca dan sebagainya. Ataupun kita sedih sebab kita dililit oleh hutang, hutang piutang. Saya ada sehari dua ni kawan-kawan duk kontak tanya macam mana. Kita tengok kawan kita tu okey, tapi rupa-rupanya macam-macam masalah keuangan. Ada yang bankrupt, tanya macam mana nak lepaskan diri daripada bankruptcy, kan. Ada yang jadi garantor, penjamin hutang kawan. Dia kata saya tak dapat apa pun ustaz, kan, tapi sebab kawan kita jadi penjamin. Tiba-tiba timbul masalah, kita pula yang kena. Jadi macam-macam tuan-tuan. Sedih ni dia datang tu macam-macam. Kita rasa frust, kan, kita kecewa dengan sebab anak yang nakal pun sama, kan. Anak ni tuan-tuan, kita serba tak kena, kan. Bagi pun rasa tak kena, tak bagi pun rasa tak kena, serba salah, kan. Minta itu, minta ini, macam-macam lah masalah. Jadi serba salah. Jadi itu yang menyebabkan kita sedih. Kadang-kadang kita bagi benda yang anak kita mahu. Anak kita nak motor, kita bagi. Tapi dalam hati ni sentiasa tidak tenang. Duk terkenang anak tu naik motor tu macam mana tu atas jalan. Sebagai contoh. Anak minta kebenaran. Anak perempuan minta kebenaran, nak keluar ramai-ramai dengan kawan dia. Tak bagi, nanti kata mengongkong sangat. Bila bagi, ada masalah lain pula. Itulah dilema. Bila kita menjadi parents, kita jadi ibu bapa. Ya, kita jadi guardian, jaga anak sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Hati itu sentiasa tidak tenang, kan. Ada sahaja kerisauan dan juga kebimbangan. Jadi semua benda ni tuan-tuan, kesedihan yang menghantui kita, sama ada sebab anak kita, sebab pasangan, spouse kita, hutang dan sebagainya, semua itu kerana maksiat yang kita lakukan. Semua itu kerana maksiat yang kita lakukan. Jadi salafus salih sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata apa? Dia kata orang salafus salih dulu-dulu ada bagi tahu, inni la a'sillaha fa'arifu dzalik fi khuluqi khadimi wa dabbati. Dia kata sungguh ketika bermaksiat ketika aku buat dosa, buat maksiat kepada Allah, aku derhaka kepada Allah, aku mengetahui kesan buruknya berlaku kepada tingkah laku pembantu aku dan juga haiwan tunggangan aku. Ada kata. Jadi bila kita buat maksiat, salafus salih kata apa? Kesan tu dia akan berlaku dekat staf kita, kaki tangan kita, orang yang dekat dengan kita, jadi pembantu kita, apa semua, kita akan ada masalah. Kita akan ada masalah. Kawan-kawan saya, geng lawyer duk cerita, kami baru ni duduk makan, jumpa, bersembang semua. Masing-masing cerita masalah. Kan? Apa masalah dia? Kadang-kadang account clerk, kan, kerani bahagian account buat problem. Ialah duit keluar masuk. Kita lawyer manalah sempat nak tengok semua benda secara terperinci. Sedar-sedar habis, hilang dah 200,000, 300,000. Tak kira lah legal firm Cina ke, Melayu ke, India ke, cuba tuan-tuan tanya. Kan, antara benda yang berlaku apa? Perangai kaki tangan. Kan, perangai kaki tangan yang tidak amanah, yang curang, yang khianat. Jadi kalau kita lihat apa yang dipegang oleh salafus salih, mereka kata benda yang kita dapat tu dengan sebab dosa yang kita buat, maksiat yang kita buat, dia akan berlaku dekat kaki tangan kita, dekat orang yang dekat dengan kita, kenderaan yang kita naik dan sebagainya. Dia akan jadi. Dia akan jadi. Kereta kita beli hilang ke, aksiden ke, rosak ke tengah macam, apa semua tu kerana dosa yang kita lakukan. Jadi itu hubungan dia.
kan, hubungan perkaitan antara perbuatan dosa kita dengan musibah masalah yang menimpa kita. Bahkan kan para ulama membawakan beberapa contoh kepada kita. Generasi sahabat yang hebat tuan-tuan, generasi sahabat yang hebat. Kita ni dengan sahabat Nabi ni jauhlah nak banding, macam langit dengan bumi tuan-tuan. Macam langit dengan bumi. Tapi sahabat Nabi pun Allah Ta'ala tegur. Kita ni apatah lagi tuan-tuan kesalahan yang kita buat. Sudah tentu sangat banyak kesalahan yang kita buat. Tapi Al-Quran merakamkan bagaimana teguran daripada Allah kepada sahabat-sahabat Nabi dalam surah Ali Imran ayat 165, yang mana Allah Ta'ala kata, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu hairan ketika ditimpa musibah? Musibah apa? Musibah kalah perang. Perang apa yang sahabat Nabi kalah tuan-tuan? Perang yang kedua tu, Uhud. Siapa yang kalah perang Uhud? Orang Islam. Siapa dia orang Islam tu tuan-tuan? Sahabat Nabi. Bila sebut sahabat Nabi ni tuan-tuan, tak ada lah. Lepas Nabi, sahabat Nabi. Dari segi akhlak, dari segi amalan, dari segi doa dia, zikir dia, tak boleh banding dengan kita ni. Jauh. Tapi itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Apa dia kesilapan sahabat-sahabat Nabi dalam perang Uhud? Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 165, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali ganda kepada musuh-musuh kamu dalam perang Badar. Perang sebelum tu, padahalnya sahabat-sahabat Nabi inilah juga yang dapat mengalahkan musuh. Sampai puak tentera-tentera Quraisy, tentera-tentera musyrik balik ke Mekah kena ejek tuan-tuan. Bukan saja kalah perang dalam perang Badar tu, puak musyrik, bukan saja kalah perang, mati ramai. Balik semula ke Mekah kena ejek tuan-tuan. Bukan kata orang Mekah nak simpati kepada dia, tak, kena ejek lagi. Bertimpa-timpa berlaku kepada tentera-tentera kufar dalam sewaktu perang Badar. Nak kata keistimewaan, kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat-sahabat Nabi dalam perang Badar. Tapi bila datang perang Uhud, apa jadi? Itu yang Allah Ta'ala suruh tengok balik perang Badar. Maka kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Macam mana boleh kalah Uhud? Badar tu kita boleh menang dengan begitu hebat. Macam mana Uhud ni boleh kalah? Dari mana kekalahan ini? Maka Allah Ta'ala kata apa? Teguran kepada sahabat-sahabat Nabi. Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah, huwa min indi anfusikum, itu puncanya daripada kesilapan, kesalahan diri kamu sendiri. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kekalahan perang tu dosa kita. Dosa kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Kan? Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Maksud dia apa? Maksud dia tuan-tuan, tengok perang Badar, patutnya orang Islam lah yang kalah. Orang Islam tidak prepare pun untuk perang. Yang betul-betul well prepared, well organized adalah tentera kufar. Tapi wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Allah Ta'ala bagi menang kepada tentera Islam. Walaupun hak patut kalah, logiknya tentera Islam patut kalah, tapi Allah Ta'ala maha berkuasa, dia bagi menang kepada tentera Islam. Perang Uhud patut kita menang, sebab pusingan pertama tu kita menang dah. Strategi perang dah cantik, menguasai bukit, tempat tinggi, letak pasukan pemanah, panah dekat bawah tu, patut menang. Tapi wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala maha berkuasa bagi kalah pula orang Islam. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita,
kepada kuasa Allah. Allah Ta'ala mau memenangkan kita, kita akan menang. Allah Ta'ala mau mengalahkan kita, kita akan kalah. Tiada siapa yang boleh mengubah apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak banding iman kita dengan iman para sahabat, bukan tandingan. Bukan tandingan, tuan-tuan. Tapi walaupun luar biasanya iman para sahabat, begitu istimewanya iman para sahabat, tapi mereka ada juga maksiat yang mereka lakukan. Ada maksiat. Oleh sebab itu, maka tertimpalah musibah ke atas sahabat-sahabat Nabi ini. Bila tertimpa musibah ke atas sahabat Nabi ini, mereka sabar dengan musibah itu, maka mudah-mudahan dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia punya sistem dia, kan? Dia punya sistem. Kita buat dosa, kemudian datang musibah daripada Allah. Kalau kita sabar dengan musibah itu, dosa yang kita buat tadi terhapus, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sam'ani dia kata apa? Fadamdama alaihim, dia kata apa? Dia kata maksudnya atbaqa alaihim bil azabi, yani ammahum wa lam yubqi minhum ahada, wa yuqal ad-damdamatu huwal halaku bistisal, iaitu Allah menjadikan azab menimpa mereka secara keseluruhan sehingga tidak mensisakan seorang pun di kalangan mereka. Musibah datang ni, tuan-tuan, dia ada macam-macam cara. Satu caranya bagi semua sapu bersih. Seorang pun tidak dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Seorang pun tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itu contoh azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dihuraikan oleh para ulama kepada kita tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita baca tadi. Baik, contoh yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, muka surat 39 itu, iaitu surah Al-Haqqah, kan, ayat yang ke-10. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah, akhzatar rabiyah, maka mereka menderhakai utusan Tuhannya. Fa'asaw, mereka derhaka kepada rasula rabbihim, utusan yang diutuskan oleh Tuhan mereka. Maka apa yang Allah Ta'ala buat? Kan, fa sababiyah itu, Allah menyeksa mereka. Jadi kesan dia apa? Kesan dia fa'akhazahum akhzatar rabiyah, Allah Ta'ala menyeksa mereka, kan? Itu kesan dia daripada perbuatan derhaka kepada utusan yang dihantar oleh Allah. Maka Allah Ta'ala menyeksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Itu contoh yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, apabila Imam Ibn Qayyim dia bagi contoh dari surah Al-Haqqah ayat yang ke-10 ini, maka apa yang diceritakan dalam ayat itu? Maka kita lihat, tuan-tuan sekalian, bahawa untuk kita memahami surah Al-Haqqah ayat yang ke-10 itu, tuan-tuan kena tengok ayat 9, ayat 8, kan? Ayat 9 sebelum tu, ayat 8, tuan-tuan tengok, dan ayat yang ke-7, tuan-tuan boleh tengok cerita dia, kan, apa yang berlaku sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum manusia sebegitu rupa. Jadi kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat sebelum itu, tuan-tuan akan dapati bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kemurkaan Allah di atas kejahatan yang dilakukan oleh antaranya kaum Thamud. Itu surah Al-Haqqah ayat yang ke-5, kan, tu cerita kaum Thamud. Fa amma Thamud
Kan fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah, maka adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Pasal apa? Kan pasal apa kaum Samud diseksa dengan suara yang sangat keras? Taghiyah. Apa pandangan para ulama tafsir? Kenapa Allah Ta'ala guna taghiyah dalam menghukum kaum Samud? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para mufassirun. Pendapat yang pertama di kalangan mufassirun, mereka mengatakan taghiyah itu menunjukkan bahawa mereka dibinasakan dengan suara keras yang sangat melampau. Bukan kata suara tu keras biasa-biasa dak, tetapi sangat-sangat keras. Dengan maksud kalaulah suara bunyi kilat, guruh yang kita dengar hari ini boleh menimbulkan ketakutan, maka kalau diumpamakan seperti guruh, maka guruh yang didengar, kan kilat yang sambar menyambar yang dilihat dan didengar oleh manusia yang berlaku kepada kaum Samud, dia punya dahsyat suara taghiyah itu sehingga boleh menyebabkan mereka meninggal dunia. Kita dengar guruh paling dahsyat pun kita rasa takut. Dada kita ni jantung kita berdegup, duk dak, rasa takut, terkejut. Tapi kalau itu memadai untuk mendatangkan ketakutan kepada kita, maka kalau diibaratkan dengan dengan bunyi guruh tersebut, maka bunyi guruh yang didengar oleh kaum Samud itu menyebabkan mereka meninggal dunia. Maka sebab itu Allah Ta'ala guna perkataan taghiyah. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama, khususnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala pilih perkataan taghiyah? Sebab nak bagi tahu bunyi yang didengar oleh kaum Samud itu dia boleh menyebabkan mereka meninggal dunia. Dengar sahaja mati. Dengar tu mati. Punya dahsyat taghiyah. Itu pendapat yang pertama. Kan pendapat yang kedua, taghiyah, apa maksud taghiyah? Taghiyah adalah Qudar bin Salif. Siapa dia Qudar bin Salif? Iaitu orang yang membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Apa cerita dia tuan-tuan? Cerita dia Nabi Saleh alaihi salam diutuskan kepada kaum Samud. Bila hantar kepada kaum Samud, diutuskan kepada kaum Samud, Allah Ta'ala, kan setiap Nabi ni kan dia ada mukjizat dia. Kan dia ada benda yang luar biasa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka bersama-sama dengan Nabi Saleh itu, Allah Ta'ala hantar unta, dan unta tu menjadi mukjizat. Maka apa yang berlaku? Larangan daripada Nabi Saleh kepada kaum dia, dan memperingatkan kepada kaum dia, jangan kacau unta tersebut. Kalau ganggu unta itu nanti akan ditimpa dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala cerita dalam surah Hud ayat 64, wa ya qaum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha, kan, dan wahai kaumku, inilah unta ni unta betina, kan, unta betina daripada Allah sebagai mukjizat, tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia makan dia atas bumi, jangan kamu ganggu dia dengan gangguan apa sekalipun, yang mana kalau ganggu dia akan menyebab kamu ditimpa azab. Tapi tuan-tuan, perangai orang ni, hak mana hak orang larang, hak tu dia nak buat. Ni perangai orang. Kita dulu-dulu pun lagu tu juga, kan? Tak kata orang kita pun. Saya masa mula-mula kahwin macam itulah. Pergi masa tu makro, kan? Masa tu ada makro, kan? Kita nak masuk makro kena pakai kad. Nak masuk makro, nak pergi beli barang, isteri kata, "Abang jangan tengok, jangan tengok." Isteri kita ni pun satu.
Dia nampak benda yang tak sesuai kita tengok, dia kata jangan tengok. Yang kita tak tahu lagi. Bila dia kata jangan tengok, kita carilah apa dia kan. Perangai manusia dia memang lagu tu. Kalau tuan-tuan tengok satu benda yang tuan-tuan tak mau isteri tengok ke, suami tengok ke, anak tengok, kalau nampak dia tak perasan, jangan sebut apa-apa. Kalau tuan-tuan sebut jangan tengok, nanti dia cari apa dia. Macam saya lah, apa dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya memang tak tahu pun, tapi bila isteri saya kata jangan tengok, saya duk cari apa dia. Bila saya cari tu, saya nampak lah satu ibu ni, dia nak susukan anak dia pergi angkat baju dia kan, depan orang ramai dia pergi angkat baju dia. Itulah. Kalau tu saya kata kat isteri saya, kalau dia tak larang saya tak cari apa dia, saya pun tak nampak. Tapi bila dia kata jangan tengok, kita pun nak tahulah apa dia. Jadi manusia ni memang, kalau kata jangan tengok, jangan buat, jangan itu, jangan ini, jangan pergi apa semua, hak itulah hak dia akan buat kan. Dia ada perasaan ingin tahu, ingin mencuba kan. Jadi itulah yang berlaku kepada kaum Samud, yang mana mereka ni dilarang, tapi dia tak peduli. Bila tak peduli, maka berlakulah kecelakaan kepada mereka. Maka apa yang berlaku, orang ni nama Qudar bin Salif ni, dia bangun, dia pergi bunuh unta Nabi Saleh. Dan pendapat yang kedua di kalangan mufassirun kata, dia inilah yang dimaksudkan dengan Taghiyah, orang yang sangat jahat, yang sangat melampaui batas, dan sebab dia punya nekat nak bunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Tapi walaupun yang bunuh ni satu orang yang bernama Qudar bin Salif, satu orang, tapi pendapat yang kedua di kalangan para mufassirun kata, dengan sebab perbuatan seorang ni, Allah Ta'ala sandarkan perbuatan tu kepada semua yang ada, kepada semua orang kan, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Sebab apa? Sebab walaupun yang buat itu seorang, tetapi kerana hak lain ada saham masing-masing. Pakat buat mesyuarat, pakat bincang, pakat setuju, pakat seronok bila unta Nabi Saleh dibunuh. Maka sebab itu hukuman itu kena pada semua kan? Hukuman itu kena pada semua. Dan itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah 14, 15 yang kita baca tadi, yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab kita ni, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Tapi mereka mendustakannya dan menyembelihnya, bukan saja bunuh, dia sembelih kan, dan Tuhan membinasakan mereka kerana dosanya. Apa yang Allah Ta'ala buat? Diratakan dengan tanah. Itu akibat yang berlaku. Walaupun yang bunuh tu seorang, tetapi semua kena kan, semua yang kena. Baik. Dan mereka ini telah dihapuskan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan kejadian yang luar biasa kan. Baik. Begitulah juga tuan-tuan sekalian, apabila Allah Ta'ala cerita surah Al-Haqqah ayat yang ke-6, sama juga kan, wa amma 'ad kan, Allah Ta'ala cerita pasal kaum 'ad, fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah, mereka dibinasakan dengan angin ribut taufan yang sangat dingin. Kaum 'Ad ni tuan-tuan sekalian, dia cerita yang lebih kurang sama, jahat juga kan, mereka ni jahat juga, tapi mereka ni dibinasakan dengan angin yang sangat sejuk dan lagi kuat. Baik. Kaum 'Ad, dia ni sangat istimewa. Allah Ta'ala bagi keistimewaan sebab mereka ni diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya tubuh mereka, fizikal mereka besar dan mereka kuat. Kuat tu lebih daripada kekuatan Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Itu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-A'raf ayat 69.
iaitu Allah Ta'ala kata wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, kan, dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah selepas kaum Nuh. Lepas tu Allah Ta'ala kata wazadakum fil khalqi bastah, Allah Ta'ala kata dia lebihkan kamu dari segi kekuatan tubuh, kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Ad. Tapi orang ni bila dia kuat dia jadi sombong. Ada juga orang dia tak kuat dia sombong, itu pun satu masalah. Setengah orang dia sombong sebab dia kaya, ada orang miskin tapi sombong, ini masalah juga, kan. Ada orang dia sombong sebab pangkat tinggi, ada orang pangkat rendah pun sombong juga. Pening pening tuan-tuan, kan. Tuan-tuan tengok kadang-kadang pengetua sekolah, ketua jabatan kadang-kadang duk pening dengan kerani-kerani yang bawah. Pasal apa? Sebab kerani ni setengah-setengah tu sombong, pangkat rendah aja, tapi dia boleh lawan bos dia tu sampai bos pun pening kepala. Jadi manusia ni macam-macam. Setengah orang dia sombong sebab pangkat tinggi, setengah orang pangkat tak tinggi pun tapi sombong juga. Setengah orang dia sombong sebab harta banyak, setengah orang harta tak ada pun tapi sombong juga. Jadi kita jangan ada sombong, sama ada kita ada harta banyak ke tak ada harta ke, jangan sombong. Jadi Allah Ta'ala datangkan malapetaka kepada mereka. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala timpakan angin selama 7 malam 8 hari terus menerus, sehingga bergelimpangan mereka itu seperti batang-batang pokok kurma yang usang. Jadi itu antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum, kan, kaum Ad. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana mereka ni buat dosa, kan. Sebab mereka ni buat dosa. Jadi para ulama kata angin tu punya kuat tu sampai memusingkan tubuh kaum Ad. Angin punya kuat, ribut punya kuat tu sampai pusing tubuh tu, sampai terkeluar isi perut. Punya dahsyat. Allah Ta'ala menghukum kaum Ad. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala tidak hukum kita, kan, dengan benda-benda yang macam ni, kan. Dan sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-8 itu, fahal tara lahum min baqiyah, apakah kamu lihat ada tak saki baki antara mereka, ada tak siapa hak hidup yang selamat? Tak ada. Punya dahsyat, kan, hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah juga kemudiannya Allah Ta'ala cerita pasal kaum pasal Fir'aun dan kaum dia. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala dia hukum manusia itu kerana maksiat, kerana dosa yang mereka lakukan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Pasal apa bila Allah Ta'ala cerita pasal kaum Nabi Lut, kan, Allah Ta'ala contohnya surah Al-Hijr ayat 74, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, maka kami terbalikkan, tunggang terbalik, hak bawah atas, hak atas jadi bawah, dan kami hujani mereka, hentam mereka dengan batu dari tanah yang keras. Dia setiap benda tu tentu dia ada sebab. Ini yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pasal apa orang tu dengan angin, pasal apa orang ni pula dengan diterbalikkan, dan sebab dia ada sebab, dia ada alasan dia. Maka para mufassirun bila menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, sebab apa mereka ni diterbalikkan, kan dia kan diangkat ke langit. Qaryah dia tu, wilayah dia orang, tempat dia orang duduk tu tuan-tuan, kan, diangkat ke langit, langit dunia, dan diterbalikkan, hak atas jadi bawah, bawah jadi atas, dan dijatuhkan ke bawah disertai dengan hujan batu yang keras. Jadi para mufassirun dia bahas kenapa dengan seksa tu Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha bijaksana, dia ada sebab kenapa dia terbalik. Maka sebahagian mufassirun sewaktu membicarakan tentang hal ini,
mereka mengatakan bahawa itu hukuman Allah yang sesuai dengan perbuatan mereka. Kita bagi laluan. Baik, sidang hadirin mukminin, kenapa Allah Ta'ala apabila menghukum kaum Nabi Lut, maka Allah Ta'ala hukum dengan faja'alna 'aliyaha safilaha, Allah Ta'ala jadikan negeri mereka itu terbalik, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Yang kita duduk mengaji sebelum ni lah, angkat atas langit, terbalikkan, lepas tu dihempaskan ke bawah, disertai dengan hujan batu dari tanah yang keras. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Ni Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Hijr ayat 74. Jadi para ulama menyatakan bahawa dia ada sebab, kan? Dia ada sebab. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari dia menyatakan bahawa apa dia sebab? Sebabnya ialah sebagaimana perangai manusia tu, dia suka hak terbalik, maka Allah Ta'ala terbalikkan keadaan mereka. Dah nak sangat, Allah Ta'ala bagi dalam bentuk azab. Terbalik macam mana? Dah jadi laki elok-elok, nak jadi perempuan. Jadi perempuan elok-elok, nak jadi lelaki. Hak ni tuan-tuan, kita dah cerita banyak kali bila kita bercakap tentang LGBT ataupun LGBTQ. Kan kita tidak memusuhi orang yang ada masalah yang genuine.
Hak genuine yang tu kita tak ada masalah. Kan kita tak petikai yang tu. Doktor kata yang ni betul, dia ada problem. Sebab apa? Kemaluan dia begini, apa semua. Kan samar-samar, tersembunyi, tak cukup. Ataupun ada kedua-dua bentuk kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada, kemaluan perempuan. Hak tu kita tak petikai, tuan-tuan. Yang mana doktor sahkan itu kes yang genuine. Yang tu kita tak petikai. Yang memerlukan surgery dan sebagainya, yang memerlukan rawatan, yang memerlukan hormon dan sebagainya, perlu jumpa doktor. Kan? Yang tu kita tak petikai. Yang kita petikai ini hak sehat, yang elok-elok, ada alat kelamin, syahwah pun elok, tiba-tiba dia saja-saja suka nak try, nak jadi perempuan pula. Hak perempuan nak jadi lelaki. Ataupun hak lelaki suka dekat lelaki. Ataupun hak perempuan suka dekat perempuan. Ataupun hak jenis suka dua-dua. Dia lelaki. Dengan lelaki pun dia balas, hak perempuan pun dia balas juga. Hak perempuan ni pun sama, jenis ada dua juga, dia suka dua-dua. Dengan perempuan pun dia suka juga, dia nak buat hubungan yang kita kata seksual, aktiviti seksual. Dengan lelaki pun apatah lagi. Maka orang macam ni lah yang dimurkai oleh Allah. Allah Ta'ala cipta kita elok dah, tuan-tuan, cantik dah. Kita orang lelaki suka dekat perempuan, elok dah. Kita orang perempuan, kita suka dekat orang lelaki, elok dah. Maka kita follow yang tu, buat dengan cara pernikahan untuk menghalalkan hubungan kita. Itu tanda kita patuh dan taat kepada Allah sebagai hamba-Nya. Maka bila manusia ni dia langgar perintah Allah, dia melampaui batas, dah nak jadi terbalik sangat, yang perempuan jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, maka Allah Ta'ala hukum dengan cara diangkat wilayah negeri tempat mereka duduk itu ke langit, dan diterbalikkan di atas dan dihempaskan ke bumi disertai dengan hujan batu. Itu sangat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan sekalian, akhir sekali contoh yang ketiga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ialah surah Al-Mu'minun ayat 48. Kan fa sababiyah. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan kedua-duanya, sebab itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Kan? Siapa dia yang kedua-duanya itu? Ini disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-48, iaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Apabila mereka berdua pergi nak berdakwah kepada Firaun, maka Firaun menentang, tidak menerima mereka. Pasal apa Firaun tak mau terima? Tak mau terima Nabi Musa dengan Nabi Harun. Maka para mufassirun mengatakan bahawa perangai Firaun ni, dia duk kata dia Tuhan. Firaun ni dia duk kata dia Tuhan. Maka dia rasa tak sama level, tidak at par, tidak sekupu untuk didakwahkan oleh manusia juga. Dia nak kalau betul engkau ni utusan Allah, datangkan makhluk lain. Punya sombong, angkuh Firaun ni. Sebab dia rasa dia Tuhan. Dia tak rasa dia ni manusia. Kita manusia ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, bila istidraj Allah Ta'ala bagi, ada orang jadi tok bomoh menipu, tapi dia boleh sembuhkan orang. Kan? Jumpa doktor tak sembuh pun, tapi jumpa tok bomoh yang menipu ni boleh sembuh. Istidraj daripada Allah. Firaun diuji oleh Allah Ta'ala dengan diberikan kehebatan dia, yang mana kesan kehebatan Firaun sampai hari ni kita boleh tengok dia punya kesan dia. Tapi dengan sebab dia sombong itulah dia reject Nabi Musa dengan Nabi Harun. Pasal apa? Dia kata engkau dua-dua ni sama, manusia, tidak layak untuk berdakwah kepada aku. Jadi itu antara sebab Firaun menghalau dan menentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi apa yang berlaku? Sebagaimana yang kita tahu, Allah Ta'ala membinasakan Firaun dengan sebab dia mendustakan Nabi Musa alaihi salam dengan cara ditenggelamkan Firaun dengan kaum pengikut dia pada hari yang sama. Kan, pada hari yang sama. Maka selepas itulah tuan-tuan sekalian,
Allah Ta'ala kurniakan, turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Selepas dibinasakan Fir'aun dengan kaum dia, maka barulah Allah Ta'ala turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dalam Taurat itu ada hukum Allah, ada perintah-perintah daripada Allah, ada larangan daripada Allah Ta'ala. Jadi selepas daripada diturunkan Taurat lah, maka tidak ada lagi hukuman yang membinasakan daripada Allah Ta'ala pada skala yang besar sebagaimana yang Allah Ta'ala lakukan kepada umat yang terdahulu. Yang Allah Ta'ala turunkan bencana tu, dia sapu licin tu, habis setakat tu. Jenis bencana daripada Allah yang Allah Ta'ala turunkan, dia sapu habis manusia ni tuan-tuan, hanya berlaku sebelum turunnya Taurat. Kan selepas turunnya Taurat, tidak ada lagi malapetaka yang membinasakan, yang menyeluruh, yang tidak meninggalkan seorang pun daripadanya. Sebab dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala menceritakan, walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya kami berikan kepada Musa al-kitab, yakni Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka ingat. Baik, jadi para ulama mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa selepas daripada Taurat, selepas Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak ada lagi bala bencana skala besar sehingga tidak meninggalkan seorang pun. Selepas itu dah tak ada dah. Dan hari ini tuan-tuan, besar macam mana pun sekalipun bencana Allah Ta'ala, tidaklah seteruk, tidaklah sebesar bencana yang pernah Allah Ta'ala hukum manusia yang dahulu. Kita zaman moden ni paling besar yang kita ingat tsunami lah, kan, yang kita ingat paling besar. Tapi itu pun tidak dapat menandingi dahsyatnya azab yang terdahulu. Kalau tsunami itu angka rasmi berapa? 200,000 kan, lebih kurang yang mati, kan, yang rasmi lah. Yang tak rasmi, yang hilang apa semua tu, yang tu yang ada angka-angka lain, tetapi itu pun tidak dapat menandingi dahsyat dan ngerinya hukuman Allah ke atas kaum yang terdahulu. Jadi kalau tsunami yang kita tengok tu pun tak boleh menandingi, cuba kita bayang bagaimana dahsyatnya hukuman daripada Allah Ta'ala sebelum daripada zaman Taurat diturunkan kepada manusia. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pohon kepada Allah agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa yang kemudiannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan agar dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi sebab untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita lebih ingat kepada rahmat Allah Ta'ala, untuk kita ingat sifat Ghafur, Maha Pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersihkan semua dosa-dosa kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.